رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih lagi diberi kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah menjadi hamba yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada tengah hari ini sekali lagi kita sama-sama berkongsi ilmu dalam satu perkara, dalam satu bab yang sangat penting, yang sangat-sangat penting, dan bab ini menentukan sama ada amal ibadah kita diterima Allah Ta'ala, sama ada kita layak atau tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya perkara ini kalau kita tak faham, kita tak perbahaskan dia, kita tak faham, kita sendiri pun tak tahu apakah amal ibadat kita, kehidupan kita ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tuan-tuan, kehidupan ini tuan-tuan sama. Kalau kita tengok Allah tamsilkan dengan dunia hari ini. Tuan-tuan, hari ini orang sibuk membicarakan rumah yang besar, harga berjuta. Sibuk membicarakan tentang kereta mewah. Berapa harga kereta? Berapa harga rumah? Walaupun rumah berjuta tuan-tuan, kereta berjuta harga, ada satu perkara kalau dia tak ada tuan-tuan, rumah dan juga kereta tu tuan-tuan pun tak ada guna juga pun. Nah, apa dia tuan-tuan? Nah, yang disebut sebagai kunci. Tuan-tuan, orang bagi hadiah kereta pun dia bagi gambar kunci tuan-tuan. Kan? Dia tak bagi replika kereta, dia bagi replika kunci. Maknanya kunci itu penting lah tuan-tuan. Kunci nak masuk syurga. Nak masuk syurga ni pun ada kunci dia, ada syarat dia dan sebagainya. Macam nak masuk sini pun, ada syarat kat tuan-tuan. Nak suruh pakai kasut lah, kan? Nak masuk sini pun susah tuan. Nak masuk syurga pun tak lagi. Nak masuk sini, nak kasut, nak ambil pas, semua kena. InsyaAllah. Nak datang surau pun, nak datang surau, nak masuk surau, nak pakai kasut, kena pakai itu, semualah. Nak masuk syurga pun macam tu juga. Nak kena tutup aurat, nak ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru boleh masuk syurga.
Ha? Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita nak bicarakan tentang apa dia kunci, tuan-tuan. Apa dia kunci segala-gala kehidupan kita ini? Kuncinya ialah kalimat syahadah. Ramai yang tak faham tentang kalimat syahadah. Ramai yang boleh sebut kalimat syahadah, tetapi ramai yang tak faham tentang kalimat syahadah. Kenapa hari ini saya bicarakan, yang beberapa bulan dulu saya bicara tentang doa, hari ini saya bicarakan tentang syahadah, tuan-tuan. Sebab syahadah ni satu perkara yang sangat penting, tuan-tuan. Menentukan sama amal ibadat kita ni diterima Allah Ta'ala atau tidak. Kita ni hamba Allah atau tidak. Syahadah ni, tuan-tuan, saya nak bukan bicara sampai dua-dua sekali, tak. Hari ini kita nak bicara tentang satu kalimat sahaja. La ilaha illallah. La ilaha illallah ini ialah kunci. Bila kita kata kunci, penting, tuan-tuan. Nah, kunci ni, tuan-tuan, walaupun bentuk dia sama, tetapi, tuan-tuan, dalam sama itu ada juga yang tak boleh buka, tuan-tuan. Nah, contohlah, tuan-tuan beli kereta sama-sama MyV, tuan-tuan. Kunci sama-sama lambang Pro 2. Nah, apakah kunci kereta kita boleh buka kunci orang lain? Orang lain punya kunci boleh buka kunci kita, kereta kita ni. Kunci sama panjang, kan? Kalau kita tengok seimbas pandang, kunci itu, tuan-tuan, sama, tapi tak boleh buka, tuan. Alam yang dia buat tu bentuk dia sama, color sama, bentuk sama, kan? Tapi kita tekan alam orang, buka pintu kereta kita, boleh buka tak? Tak boleh buka, kan? Bernilai tak bernilainya kunci ni. Jadi, tuan-tuan, kalau kunci ni silap sikit sahaja, bengkok ke, patah ke sikit, sumbing ke sikit, kunci ni dia tak boleh buka, tuan. Hati-hati. Jadi hari ini kita nak tengok sejauh mana kunci kita, tuan-tuan, yang kita simpan selama hari ini. Pertama, kita pun tak tahu siapa bagi kunci dulu, kan? Siapa bagi kunci kat kita, kita pun tak tahu. Mana ambil kunci dulu, kita pun tak tahu. Yalah, kalau kita tengoklah, tuan-tuan dulu mengucap syahadah depan siapa? Bila tuan-tuan mengucap? Agak-agaklah bila tuan-tuan mengucap? Bila kita tengok orang bukan Islam masuk Islamnya. Orang bukan Islam masuk Islam, dia panggil mu'alaf dah. Dia datang dekat surau tuan-tuan lah. Tuan-tuan pun tanya, bila masuk? Tuan-tuan suka, kita ni orang Melayu ni, maaf cakap lah, dia suka nanya orang, orang tak pernah tanya dia lagi. Itu yang dia suka nanya orang tu. Kalau orang tanya dia, gagap nak jawab, tuan. Bila masuk? Sudah 2 bulan. Dekat mana you masuk? So itu dekat masjid lah. Siapa you jumpa? Itu imam. Mana surat? Semua kita tanya dia. Pasal dia baru masuk Islam, kan? Kita pasal dalam Islam tu yang nanya tu. Kat siapa masuk? Bila masuk? Itu minta pula surat. Mana surat? Dia pun bagi surat, dia pun bagi kad yang dia ni saudara baru dari Islam lah, kan? Cuma dia tak nanya kita, tuan-tuan. You bila masuk kata tu? Kalaulah dia tanya kita, tuan-tuan, you bila masuk Islam, kata tu, nak kata apa kita? Takkan kita nak jawab, saya punya mak sudah Islam, bapak sudah Islam, apa pun tanya tu macam. Dia kata itu you punya mak, itu you punya bapak, you bila masuk Islam? Dia kata saya punya mak Islam, bapak Islam, saya Islam lah. Itu nama Islam keturunan. Bukan Islam yang betul-betul Islam, tetapi Islam keturunan. Oleh kerana mak bapak Islam, kita lahir pun Islam. Sedangkan kita lahir belum tentu lagi Islam tak Islam, tuan-tuan. Kita lahir tak ada agama, yuladu alal fitrah. Yuladu alal fitrah, suci bersih, tak ada siapa-siapa. Maka Nabi kata fa abawahu,
maka kedua ibu bapa kamulah nak jadikan kamu, nak corak kamu sama ada di Islam, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi tuan-tuan dia tanya kita, you bila masuk Islam? Depan siapa you mengucap itu hari? Ya kita nanya orang pandai. Bila masuk dekat siapa masuk, mana tempat masuk, kita tanya pula sudah potong ke belum. Kita nunjuk kita hebat lah, semua kita tanya dia. Dia tak nanya kita ya. Kalau dia tanya lah kita, tuan-tuan, saya ingat kita pun tak boleh jawab. Depan siapa you masuk dia kata tu? Itu hari you mengucap depan siapa? Dia tanya kita lagi tu. Tu macam mana? You bila masuk, you bila mengucap dia tu. Dia tanya kita lah, bila engkau mengucap dia tu? Bila tuan-tuan mengucap? Tak tahu pula lah. Bila mengucap? Apa? Mula-mula dulu mengucap bila? Depan siapa? Tak ada depan siapa-siapa. Main mengucap sendiri. Pandai-pandai lah tak? Susah mengucap sendiri. Ini hari kita bahas bab mengucap lah. Sebab bab doa itu dah faham lah kot. Ini bab mengucap lah. Kita bahas bab mengucap ni. Depan siapa kita mengucap itu? Tuan-tuan, ni yang tak selesai ni tuan-tuan, kalimah syahadah yang tak selesai. Saya nak bagi tahu kalimah syahadah yang tak selesai. Kita perasan kita selesai tapi tak selesai sebenarnya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan renungkan balik. Depan siapa? Siapa jadi saksi yang mengislamkan kita gitu? Kalau tuan-tuan pun tak tahu bila mengucap, bila Islamnya, macam mana pula tuan-tuan tahu bila batal? Apa sebab batal? Kita pun tak tahu bila Islam, tiba-tiba kita kata kita batal Islam. Tuan-tuan renungkan balik semula, depan siapa hari itu mengucap. Saya tanya baru ni ceramah di Sabak Pernam. Dia kata saya mula mengucap Ustaz, itulah itu, kahwin itu. Tok Imam ajak mengucap sama-sama. Habis sebelum ni tak tahu. Habis kau suka sangat tanya orang bukan Islam masuk Islam, kau tanya dia. Ramai orang Melayu suka tanya kan. Orang bukan Islam masuk Islam, orang Melayu suka tanya, bila masuk? Sudah 2 bulan. Mana masuk? Itu pejabat agama punya. Dekat siapa? Itu ustaz punya. Mana surat? Semua kita tanya dia. Kita selongkar habis dia punya. Sudah Islam. Okey. Dia tak tanya pun kita. Kalau dia tanyanya kita, mau angin satu badan. You bila masuk je, gagap lah kau. Dia tak tanya. Lepas tu jangan tanya-tanya orang. Jangan tanya-tanya orang. Berapa tanya-tanya orang dah masuk ke belum? Ni tuan-tuan, ni kunci ni. Penting. Bila kita dah dimasukkan Islam, sama juga tuan-tuan. Orang bukan Islam bila dia masuk Islam, kita bagi tahu dia. Sudah mengucap, you sudah Islam sekarang. You ni tak boleh minum, you tak boleh main judi, ni haram, ni tak boleh makan. Bagi tahu semua. You tak boleh ni, you tak boleh ni, you kena belajar, you kena semayang, you kena zakat, semua kan? Bagi tahu kan? Kita dulu ada tak mak bapak cakap lagu tu? Ada tak? Mak bapak pernah tak buat kita lagu tu? Ni kerja mak bapak ni, fa'abawahu. Kedua orang tua kita punya kerja lah. Sekarang tuan-tuan pun dah ada anak. Tuan-tuan punya kerja lah sekarang ni. Anak tu dah cukup umur, dah balik kan, dah berakal. Cuma dia belum ada agama lagi, kita panggil dah, mai sini. Berapa umur kamu? 15. Kamu dah balik kan? Dah. Dah berakal kan? Dah, mai sini. Sekarang ayah nak tanya kamu nak masuk agama apa? Islam lah bah. Okey, dah nak masuk Islam, mai duduk sini. Mengucap berapa abah sekarang? Ikut abah mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ikut, dia ikut kita. Kan? Lepas dia dah mengucap, kita dah ajar dia mengucap, semua dah betul. Okey, bermula dari saat ini. Kamu dah Islam, kamu dah balik, kamu dah berakal. Maka selepas ini
kamu ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mak bapak tak ada kena mengena. Kalau kamu tak semayang, kamu bertanggungjawab, kamu berdosa. Kalau kamu tak puasa, kamu berdosa. Tak ada melibatkan abah lagi, mak lagi. Kamu tak tutup aurat, kamu berdosa. Abah tak kena lagi dah. Ni abah nak bagi tahu ni. Kamu dah balik, kamu dah berakal, kamu dah Islam. Sempurnalah sudah kamu sebagai mukallaf yang telah dibebankan oleh Allah. Ada tak mak bapak kita buat kita lagu tu? Dulu ada. Mak bapak kita pernah buat lagu tu? Tak pernah. Habis kita pula ke anak kita pernah buat lagu tu? Tak pernah juga. Dah orang tua tak buat, kita pun tak buat lah Ustaz. Macam mana tuan-tuan? Tu macam mana syahadah kita? Okey, bila dah terang, dah mengucap, dah faham, okey. Kamu kena jaga ni syahadah ni. Apa yang membatalkan syahadah? Apa rukun syahadah? Abah nak bagi terang kat kamu sekarang. Bapak terangkan ke anak. Ini syahadah. Kamu dah ucap dah tadi. Dia ni boleh batal. Apa sebab? Dia ni ada rukun dia. Apa rukun syahadah? Kena teranglah ke anak kita ni. Kan? Supaya dia jangan langgar rukun ni, jangan batal rukun ni. Kalau rukun pun tak tahu tuan-tuan, mana nak tahu batal tak batalnya syahadah? Tuan-tuan rukun semayang pun tak tahu, boleh tahu ke batal tak batal semayang? Rukun semayang tak ingat? Tak tahu kan? 13. Tak tahu kan? Kalau tuan-tuan tak tahu rukun semayang, tuan-tuan boleh tahu ke mana batal tak batal semayang? Boleh tahu? Tuan-tuan, macam mana ni? Ini orang Petronas ni, hari tu buat doa pun menung. Ni buat syahadah pun menung. Ni buat teruk sikit lah. Ni syahadah ni benda teruk sikit lah. Ni aku faham betul-betul ni, tuan-tuan kena faham betul-betul. Tuan-tuan jangan main-main ni, bila syahadah ni jangan main-main. Ada tak mak bapak kita duk terang kat kita, ini rukun syahadah. Kamu kena jaga dia baik-baik. Kalau batal rukun ni, batal syahadah kamu. Kamu kena perbaharui syahadah kamu balik. Ada tak orang tua cakap begitu? Ada? Tak ada. Tapi tu mana tahu? Tuan-tuan tahu tak rukun syahadah ni? Tahu? Rukun syahadah ada berapa tuan? Kak, rukun syahadah ada berapa kak? Tanya orang lelaki tak boleh jawab kak, orang perempuan dah tanya. Kak, berapa rukun syahadah? Tak tahu juga, sama ya. Melo. Tu macam mana tuan-tuan tahu batal tak batalnya syahadah? Macam mana tuan-tuan nak tahu batal tak batal syahadah? Orang cakap batal, awak kata batal. Orang kata tak batal, awak kata tak batal. Sedangkan tuan-tuan tak tahu tu rukun dia. Apa dia rukun syahadah? Bukan Muhammad Rasulullah tu dulu. La ilaha illallah ni. Rukun la ilaha illallah ni dulu. Yang pendek ni dulu. Apa rukun dia tuan-tuan? Tuan-tuan kalau tak tahu rukun, tuan-tuan macam tuan-tuan nak tahu batal tak batal. So itu dalam semayang ada rukun, ada sunat, ada syarat, betul? Tuan-tuan kalau tak tahu ni, mayang tak guna. Mayang Allahu Akbar, Fatihah tak baca, orang pun tegur. Kenapa tak baca Fatihah? Batal semayang. Pula batal pula. Fatihah tak baca. Pula kena mengena Fatihah tak baca semayang batal pula. Tu rukun lah. Aku tak tahu rukun ke apa ke, aku tak tahu, tapi aku tahu semayang lah. Kena tahu rukun lah dulu tuan. Tamak ninah ni rukun ke tak rukun? Rukun. Kau tak ada tamak ninah tadi, batal semayang. Kan? Baru boleh tahu batal tak batal. Sekarang ni tamak ninah pun tak tahu rukun tak rukun. Tamak ninah tu menentang apa bang? Kita pun tamak ninah lah, tamak ninah. Yalah tamak ninah tu menentang apa? Aku tak tahu lah, tapi tamak ninah lah kata dia. Rupa yang negur pun tak tahu kat tamak ninah tu menentang apa. Dia pun tak tahu juga. 2 kali 5, 5 kali 2 lah tuan. Macam mana tuan? Rukun. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kita ni duk bahan mengaji tinggi-tinggi, benda macam ni tak selesai lagi, payah lagi tu. Tuan-tuan nak masuk sini, peraturan dia tuan-tuan kena tahu kan. Tu tak boleh, ni tak boleh kan. Tahu tak tu? Tuan-tuan kena tahu dulu, kalau tak susah. Macam saya tak tahu, dia bagi tahulah, Ustaz, nanti datang pakai kasut, kata dia. Kalau tak boleh masuk, kata dia. Aku cakap patutnya suruh tutup aurat, suruh pakai kasut. Saya duk tengok kan, duk sibuk pakai kasut, aurat tak tutup tak apa. Orang patutnya undang-undang ni aurat kena tutup. Kasut tak apa. Pasal tu Mak Saleh tuan-tuan pakai dua pendek, kasut pakai. Pasal dia punya peraturan lagu tu.
Islam kata aurat kena tutup. Tak nak ikut, kita orang Islam tak nak ikut kata orang Islam, kita ikut orang putih punya. Tapi dia dah panggil masuk, aku datang jugalah, pakai jugalah kasut. Aku layan jugalah. Tapi kalau aku pakai serban, dia kata, Ustaz, tak boleh pakai serban, mimpi lah kau. Aku sanggup tak masuk, tak apa, juga. Kalau aku datang pakai serban lah, Ustaz tak boleh pakai serban, kena pakai songkok lah, aku balik terus. Tak ada, tu tak ada kompromi punya. Tu tak ada kompromi tuan. TV pun saya buat lagu tu. Nak panggil saya ceramah, okey? Ustaz, kena tukar serban pakai songkok. Akar je lah ceramah, aku dah balik. Jangan macam tu, Ustaz, jangan macam tu. Apa jangan macam tu, jangan macam tu apa? Nak bagi tak bagi? Bagi aku masuk, tak bagi aku balik. Ustaz, jangan macam tu, Ustaz. Tak. Yang ni tak boleh kompromi. Tapi kasut punya pasal aku kompromi lagi lah. Dia tak ada kena-mengena, tuan. Dia tak ada kena-mengena dengan perkara yang mesti pakai, mesti buat. Tak ada kena-mengena. Aku buat juga lah, aku pakai, aku layan juga lah. Tapi dalam duk layan, aku balut juga lah. Tuan-tuan, kita tengok aurat tak tutup, kita tak heran. Kasut tak pakai, kita jadi heran. Yang Tuhan nak besok masuk syurga ni, tutup aurat ke tak tutup? Tu dia tanya dulu. Bukan dia tanya, pakai kasut ke tak? Tapi dah bagi masuk, aku masuk juga lah kan. Kalau ikut aku memang geram aku, memang aku taji cukup. Tapi TV tuan-tuan cakap, Ustaz tak boleh pakai jubah dah, tak boleh pakai sorban. Yang itu kau ceramah sendiri, aku balik dulu. Ustaz dah sampai ni, aku peduli apa aku dah sampai tak sampai. Sekarang kau nak cakap bab apa? Bab hukum. Bab hukum aku pakai macam ni. Aku nak suruh kau tutup aurat. Kau nak nanya aku, kau pun telanjang. Yang perempuan nak temu ramah kita, kan? Lepas tu dia suruh kita pakai songkok, dia telanjang. Nak cakap bab hukum, dengan saya tuan-tuan minta maaf. Saya kata terang, kau pergi tutup aurat. Kau nak cerita tanya apa ni? Nak tanya ustaz. Kalau tak pergi panggil laki-laki pergi tanya aku. Kalau tak kau pergi tutup aurat. Dua pilihan saja. Kalau tak aku balik. Pakai tahulah dia pakai jubah tu. Macam mana tuan-tuan kita nak berceramah dalam TV? Dia yang temu ramah baju aurat tak tutup, baju belah sana belah sini, kita duduk depan dia, duduk depan kita. Lepas tu dia tanya, ustaz nak tanya sikit orang ni. Kau nak nanya aku bab hukum? Lepas tu lagi ada soalan dari luar. Ustaz, apa hukumnya melihat aurat perempuan yang bukan mahram? Apa agak-agak kau aku nak jawab? Depan biji mata ni. Last kali rancangan tergendala sebentar, turun rumah habis. Kan? Kau pergi tutup. Tapi kat sini aku ikutlah, pasal kasutnya aku ikut juga lah. Aku layan dia kasut. Kan? Biarlah kasut lah aku cakap, tak kisahlah. Tapi kau jangan sabit dengan jubah, dengan serban. Kau tak bagi pakai. Ustaz, kalau boleh pakai songkok lah. Dapatlah kau. Kau mesti dapat peluru aku punya. Yang nak nanggung Cik Fauzi lah nanggung. Dia yang manggil, aku dah nak semalam nak ke sekolah ni dah. Dia hantar mesej ke aku, Ustaz besok pakai kasut lah. Kenapa? Dia kata polis bantuan suruh pada Ustaz. Aku kesian kat dia pasal dia yang manggil kan. Kata aku tutup dia dulu. Apa kata sekolah aku beri bantuan tu? Sekolah dengan dia. Aku kan nak pergi surau, bukan nak pergi kerja situ. Aku nak masuk surau, nak ambil wudu, kan leceh pakai kasut semua. Kau bayangkan aku pakai jubah, pakai kasut. Pupu. Tapi kesian juga dia, aku nak malu dia sebenarnya, aku kesian dia kan. Aku fikir dia tak apalah, kau panggil aku, biarlah. Aku slow lah. Lepas tu dia pun jawab lah, sini ustaz kalau pakai skirt pendek boleh. Dia jawab, aku ni tahu. Skirt pendek boleh. Yang penting pakai kasut lah. Macam tu. Sebab ustaz, dia kata ustaz lelaki. Kalau ustaz perempuan senang ustaz. Sebab orang perempuan dia pakai skirt pendek, dia tak nampak bulu kaki. Orang lelaki nampak bulu kaki, pasal tu dia tak bagi. Mungkin lah, betul lah tu. Jadi tuan-tuan nak masuk sini pun seksa tuan-tuan. Nak masuk syurga sekejap lagi seksa. Jadi tuan-tuan nak tanya ni tadi tuan-tuan. Ada tak kita buat lagu tu? Kita ada tak orang tua bagi tahu rukun syahadah? Ada tak orang tua bagi tahu? Tak ada bagi tahu. Habis tu macam mana?
Macam mana tuan-tuan nak tahu rukun tu macam mana? Sebab ini dalam bab rukun syahadah, kalau tuan-tuan tak tahu rukun, silap je tuan-tuan, habis syahadah kita. Syahadah batal tuan-tuan, tuan-tuan semayang bila sampai lekuk dahi ni. Kan? Tuan-tuan sampai lekuk dahi-dahi tu semayang, syahadah batal. Tak guna tuan-tuan. Mayang alhamdulillah, kapet sampai koyak lah sujud. Tapi syahadah batal. Macam tengah hari ni yang nak bicara ni. Rukun ni tuan-tuan. Kita step pertama ni pun kita dah tak buat dah. Step pertama ni pun kita dah gagal dah syahadah tu. Kita tak ngucap depan siapa-siapa pun. Depan siapa-siapa pun kita tak ngucap. Dan tak ada penerangan pun tentang syahadah ni. Tak ada tuan-tuan. Kenapa waktu nak kahwin tuan-tuan, imam waktu nak kahwin, imam dia kata sebelum kita mulakan ni, kita sama-sama mengucap dulu lah. Ikut saya. Ustaz? Ustaz disuruh je tu. Tuan-tuan pernah tanya tak? Pernah tak tuan-tuan tanya? Kan? Orang nak menikah kan? Dah duduk semua ni kan? Dia cakap, okey, sebelum kita ni mula majlis ni, kita sama-sama mengucap dulu lah. Ikut saya lah. Ikut dia sama-sama. Kenapa? Kenapa? Mesti ada sebab dia suruh. Tuan-tuan itulah tak nak menanya. Patut tanyalah. Apa halat mengucap-ucap ni, imam? Ingat saya budak ke apa? Ingat saya belum Islam ni, imam? Imam nak mengucap, imam mengucap lah. Saya Islam, imam. Apa masalah imam ni? Ada? Apa sebab tuan-tuan tak ada nanya? Sebab hari tu ni saya melawak ni, imam kan? Saya pergi hantar majlis perkahwinan ni. Yang nak nikah ni budak saya, jemaah saya. Dia kata, ustaz duduk belakang saya lah, backup saya ustaz. Kalau imam tu cakap banyak, ustaz balunnya. Aku pula balun, kau nak kena aku pula. Dia pun sampai-sampai duduk, dia pun bagi semua-semua. Lepas tu nak mula lah. Lepas tu dia cakap, okey, sebelum tu kita ucap sama-sama. Saya pun tanyalah, minta maaf tuan imam, kenapa kena ucap lah? Dia pun pandang saya, tak, kenapa kena ucap? Kita orang ni semua Islam memang. Mengucap apa lagi? Ambil kami ni tak Islam ke mam? Tak. Bukan tak Islam, kata dia. Kita sama-sama mengucap. Bila pasal apa? Rupa imam pun tak tahu jawab. Habis yang kau ajak kita mengucap ni pasal apa? Saya tanya dia, kenapa imam suruh ajak kami mengucap? Tak, kita mengucap lah. Kan benda tu elok. Yelah, apa sebab? Kita orang ni semua dah Islam lama, dah mengucap lama dah. Itu dia tengok saya, tak apalah, kalau tak nak mengucap pun tak apalah, kata dia. Ada ke cakap lagu itu? Tak, kau ajak, kau mesti tahu. Kita bagi tahulah sebab kemungkinan tuan-tuan datang daripada rumah sampai sini tadi, Islam tuan-tuan terbatal. Jadi kita mengucaplah sama-sama. Mungkin saya tadi pun ada benda yang saya buat batalkan Islam saya, syahadah saya. Jadi orang Islam kena menikah cara Islam. Dia kena Islam dah dulu. Dia tak boleh tak Islam, nanti pernikahan tu tak sah. Kan? Ni tak apalah, benda baik kan. Ini bukan masalah benda baik tak benda baik. Masalahnya sekarang ni mengucap pasal apa? Mentajdid Islam. Sebab tadi tuan-tuan daripada bawah tadi tu naik sini, tuan-tuan pun tak tahu apa yang tuan-tuan sembang. Tuan-tuan batal syahadah pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Kan tuan-tuan tahu? So itu syahadah ni dia tuan-tuan macam kunci tau. Kunci ni ada gerigi tuan-tuan. Kunci tu ada gerigi dia. Gerigi ni tuan-tuan dia sangat penting kena jaga tau. Kalau dia bengkok, dia patah, dia sumbing sikit, tuan-tuan tak boleh buka pintu tau. Dan yang nak buat dia patah, nak buat dia bengkok tu bukan benda susah tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, daripada bawah tadi tu, tuan-tuan nak naik ni, tuan-tuan pun sembang. Ada orang cakap, yalah sepatutnya dia kata kena buatlah hukum Islam, bukan senang. Kalau hukum Islam buat settle masalah. Adalah kita pergi sampuk dia cakap, ya ke boleh settle masalah. Hukum yang ada ni lagi keras pun tak boleh. Kau duk sibuk hukum Islam boleh settle. Ya ke? Agak-agak tuan-tuan batal tak syahadah? Betul? Batal kan? Dalam keadaan tak sedar ni tuan-tuan batal ni.
Naik tuan-tuan, ambil air sembahyang cantik dah. Basuh muka, ambil air sembahyang pun tengah 3 baldi tuan air. Oh, orang basuh sembahyang. Macam sembahyang dah. Sah tak sembahyang? Syahadah dah batal tadi dah. Tang sini sembahyang. Allahu Akbar. Sampai pejam-pejam mata lah. Sah tak sah? Itu saya kata tadi, kunci ni penting tuan-tuan, bukan main-main. Saya tanya tadi, rukun syahadah ada berapa? Rukun syahadah tak banyak tuan-tuan. Dia 2. 2 ini saya nak sebutkan tengah hari. Pertama, la ilaha. Apa makna la ilaha? Maknanya ialah penafian sesuatu yang kita buat itu, yang kita ibadah itu selain daripada Allah Ta'ala. Kalaulah tuan-tuan ibadat ada lagi untuk selain dari Allah, tuan-tuan punya syahadah itu, penafian itu belum betul lagi. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh campur tau. Contohlah, tuan-tuan datang semayang, datang mengaji, ada sikit lagi selain Allah, campur sikit lah. Campur sikit. Pasal tak ada apa nak buat, datang je lah. Gilah semayang. Nanti orang tengok apa pula, dah tua tak semayang. Ada sikit je lagi tuan-tuan. Ada orang, nanti apa pula kata orang. Kata orang ni. Kata orang ni tuan-tuan, ibadat itu menyebabkan tak sah tuan-tuan. Sebab la ilaha ialah penafian yang sungguh-sungguh, khalis tuan-tuan, tak ada sikit pun kerana makhluk. Tak ada sikit pun kerana makhluk. Ada sedikit kerana makhluk, artinya kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah tuan. Syahadah ni memang susah pun. Dia kunci tuan-tuan. Ada sikit je tuan-tuan. Macam kakak-kakak kita kan pakai tudung. Ada sikit je kan orang. Nanti apa pula orang tengok macam tak pandai pakai baju, tak matching dengan tudung. Ada sikit je, sikit je. Sia-sia pakai tudung. Tak ada, kita pakai tudung lillahi ta'ala. Tutup aurat lillahi ta'ala. Kau nak kata apa, katalah. Apa kak? Baju merah, tudung kuning. Macam tak tahu pakai, tak apalah. Tanya dia balik. Dari sudut Islam, sah tak aku pakai ni? Sempurna tak tutup aurat ni? Sempurna. Dah. Sebab aku buat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana engkau. Tapi kak, kenalah matching sikit. Tak, aku tak buat kerana engkau. Dan aku tak mengharap pujian dari engkau. Aku tak mengharap apa-apa pun dari makhluk. Yang penting aku buat ini, Allah kata sah, Allah kata aku redha, cukup dah. Macam boleh tuan-tuan. Boleh betul. Tak ada sikit pun, tak harap apa-apa pun. Orang tak puji, tak apa. Orang keji pun tak boleh lah. Orang nak kata ke, orang tak puji ke, tak boleh lah. Tapi tak ada tapi-tapi. Sesada tapi-tapi lah. Islam ni tak ada tapi-tapi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Nak masuk Islam, masuk betul-betul. Bukan main-main masuk. Kita ni tuan-tuan, tapi kalau permainan kita lah. Berhujah cukup rajin lah, pandai lah. Nanti orang kata apa pula kan? Tuan-tuan, Islam ni tak ada alasan sebenarnya. Yang kata Islam ni tuan-tuan, tak ada alasan sama sekali. Tak ada dalil hujah untuk mempertahankan diri itu, tak ada sebenarnya. Tak ada tuan-tuan. Tapi hari ini suka berhujah tuan-tuan. Berhujah cukup rajin tuan-tuan. La ilaha illallah. Kita cakap macam ni, dia cakap macam ni. Kita cakap macam ni, dia cakap macam ni. Dah haram dah lah, selesai masalah. Jangan duk bahas lah. Tapi ustaz, ada tapi. Saya tak minat dengan tak, sebab alasan ini, hujah ini kerja iblis je tuan-tuan. Sebab Allah perintah yang kita buat ni semua-semua ni, yang Allah perintah ni yang kita mampu buat.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak pernah sama sekali suruh bebankan pada hamba-hambaku, tak pernah. Artinya yang Allah perintah, yang Allah larang, semuanya kita mampu buat. Tak ada istilah kata tak mampu. Sebab Allah sendiri kata dia tak bagi yang tak mampu ya. Maknanya kita mampu kan? Kenapa kita berhujah lagi? Contoh senang lah. Berhenti merokok, rokok tu haram. Tapi ada tak ustaz kata makruh, suka hati kau. Aku nak beritahu rokok tu haram, dah selesai masalah. Tapi ustaz, ada tapi lagi kan? Saya tak minat dengar tu. Allah dah kata haram-haram lah, dah lah. Salam-salam. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Campak di dalam benda satu hukumnya haram, dah lah. Tapi ada ustaz kata hukumnya ialah makruh, ustaz. Hujah sana, hujah sini kan. Kerja iblis ni tuan-tuan yang berhujah ni. Kita tak tengok, saya buktikan. Ketika Nabi Adam AS nak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Allah kata aku nak jadikan khalifah. Apa kata malaikat? Jadi buat apa? Buat merosak ni yang bunuh orang buat apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cukuplah aku dah bertasbih. Nak apa lagi? Tuhan marah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah apa yang aku buat ni. Nah, kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis tu? Suruh apa tuan? Suruh sujud. Agak-agak tuan-tuan mampu tak iblis tu sujud sebenarnya? Suruh sujudnya tuan-tuan bukan suruh buat benda lain pun kan? Sekarang kau sujud ke Adam. Bukan berarti sujud sebagai makhluk pada makhluk, tak ada. Nak bagi tahu taat atau tidak perintah aku, suruh sujud. Agak-agak tuan-tuan, iblis tu mampu ke tak? Mampu. Asal dia tak nak buat? Apa Tuhan kata? Wastakbaru. Sombong kan? Tuhan anggap orang yang tak nak buat tu adalah sombong. Kita yang tak nak buat perintah Allah, tak nak tinggalkan larangan Allah adalah sombong. Kemudian ada tak iblis bagi alasan? Ada. Apa alasan iblis? Aku jadi pada api, dia jadi pada tanah. Aku lagi mulia pada dia, takkan aku nak sujud? Benar? Ada alasan kan? Sedangkan dia mampu, tapi dia tak nak buat, itu bagi alasan. Kita mampu, boleh buat, tapi tak nak buat, itu bagi alasan. Macam semua. Orang beralasan ni, dia ni ikut perangai iblis tu kan. Tak maaf cakap lah. Tuan-tuan, yang Allah perintah semua mampu buat tau. Tapi kepetahan kita bercakap. Kita orang yang petah berpidato. Ustaz ni cakap macam ni, ustazah cakap macam ni. Haram dah lah. Sebab Tuhan dah bagi peringatan kepada kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa Allah tutup mulut kita? Nanti. Sebab kalau aku bagi buka juga, sampai besok pun kau masih berhujah dengan aku. Tutup terus, senang. Selesai masalah. Pasal itu manusia dia suka berhujah entah. Kita kata inai dekat tangan ni yang lukis-lukis gambar bunga ti ayam, bunga apa semua ni, kan? Apa hukum dia tuan-tuan? Apa hukum dia? Haram. Tapi ada ustazah kata boleh untuk mencantik, yang penting tak lukis gambar orang. Gambar bunga tak apa. Siapa kata? Nabi kata la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Terlaknat orang yang minta ditetukan dan mentetukan. Dua-dua terlaknat. Adakah dia kata illa kat situ, melainkan lukis gambar bunga ada? Ada pula sembang, dia jangan lebih pada gelang tangan ni, kat sini tak apa, jangan lebih kat sini. Adakah hadis kata macam tu? Kau tak payah nak buat alasan lah. Dah haram tu haram, selesai masalah. Yang kau nak lukis sangat tu pasal dia apa? Itu nama degil kan. Dah lah degil, bagi pula alasan. Ni semua nak jerumus masuk neraka dengan iblis lah ni. Satu hukum haram-haram lah, tak payahlah sebut-sebut. Saya dulu mengaji dengan seorang ustaz tuan-tuan. Naik motor hutang,
Dia kata tu motor tu beli hutang ke tunai tu? Hutang Ustaz. Riba tu kata dia. Tapi kita nak bela diri kan. Tapi Ustaz saya beli ni untuk buat mengaji Ustaz. Apa buat mengaji jadi halal ke motor tu kata dia? Jadi halal ke motor tu kata dia? Oleh kerana kamu buat mengaji ni halal ke motor tu? Tapi kurang lah sikit Ustaz. Apa yang kurang kata dia? Riba tu jadi kurang kata dia. Saya pengajar kamu kata dia. Kamu tahu tak? Kamu datang tu tadi, kamu naik umpama seekor babi kata dia. Gagap kejap dengar. Tu handle yang kamu pegang tu macam telinga babi lah kata dia. Balik tak lalu nak motor tu. Pasal nak tinggalkan motor tu dah. Tapi naik babi punya masa sedap juga naik tu. Tak butang. Ustaz dah balik, kita pun naik motor tu. Rasa macam naik babi sungguh tuan. Dah haram dah lah. Jangan jawab tuan-tuan. Kita orang dah kata haram pun jawab juga. Bagi alasan itu, ini. Allahu Akbar. Tak payah bagi alasan lah. Orang dah suruh buat tu, buat aja tuan-tuan. Dah dilarang, jangan buat. Tapi Ustaz, tapi ni semua kerja iblis punya. Islam dah larang, Islam dah suruh buat. Kan simple kan? Jawab itu, nak jawab. Jawab tu bukan apa, jawab nak bagi boleh. Apa yang kita buat ni Islam kena ikut kita. Ni masalah. Satu syahadah boleh batal tuan-tuan, sebab kita langgar perintah Allah. Tuan-tuan, hari ni lain macam Ustaz kata dia. Dulu tak ada macam tu kata dia. Tak ada lah. Dulu umpannya kau panggil kali kedua dapat lah kau. Kali pertama memang aku cerita berdoa bagi kau seronok tu. Kali kedua Cik Bozi tengok seronok Ustaz, seronok lah dia cakap. Kali kedua kau datang pula, lepas tu cari pasal lah dengan aku supaya kasut, dapat lah kau. Aku geram, malu macam ni. Ini dah cerita tuan-tuan, bab syahadah ni penting tu. Ni bab syahadah ni. Itu belum geriginya lagi, itu baru permulaan syahadah. Saya tanya tuan-tuan tadi, tuan-tuan pun tak boleh jawab. Siapa yang Islamkan tuan-tuan, tuan-tuan pun tak tahu. Depan siapa tuan-tuan mengucap pun tuan-tuan tak tahu. Tanya rukun syahadah pun tuan-tuan tak tahu. Geram lah aku. Ni nak aku titik lah hari ni. Lepas ni sekarang Cik Wazir jangan panggil lah Ustaz tadi. Sakit telinga. Sakit telinga panggil. Hari tu okey Cik Wazir. Sekarang hari ni pula tak okey kata dia. Apa angin lah Ustaz dengar kata dia. Bukan angin nak bagi tahu. Ni hukum tuan-tuan ni. Syahadah ni bukan main-main. Batal syahadah, batal semua. Tuan-tuan jangan main-main. Ni kunci tuan-tuan. Maknanya yang kita buat ni, kita jangan fikir makhluk tuan-tuan. La ilaha, nafikan segala makhluk ini hanya ada Allah. Sama lah macam doa itu. Kita tak mohon selain pada Allah Ta'ala. Kita tak mohon pada makhluk. Kita tak pernah jumpa dengan makhluk sama sekali. Yang kita jumpa Allah Ta'ala dulu.